It's a maintenance culture. Itu kena ada. You can build, tapi tak semestinya you can maintain. Berdiri megah sebagai simbol kesukanan negara. Pernah dinobatkan sebagai stadium terbaik dunia bagi kategori stadium sedia ada di Kongres Stadium Dunia 2018 di Amsterdam, Belanda. Antara 10 stadium bola sepak dengan kapasiti penonton terbesar di dunia. Stadium Nasional Bukit Jalil terus menjadi kebanggaan negara sejak digunakan secara rasmi pada Sukan Commonwealth 1998. Terlalu banyak sejarah terlakar di stadium yang boleh memuatkan lebih daripada 80,000 penonton ini. Daripada tamasya sukan hingga ke acara dan persembahan bertaraf antarabangsa. Namun yang sering mencuri tumpuan adalah keadaan padang kandang rasmi Harimau Malaya ini. Antara isu yang sering dibangkitkan, rumput yang tidak berkualiti serta sistem perparitan yang kurang berkesan. Malah ada yang mempersoalkan mengapa tidak gunakan rumput sintetik. Ada pelbagai faktor sebab perlu diingat PSM ni adalah agensi kerajaan. Kami ni bergantung kepada grant kerajaan. Jadi apa-apa yang PSM buat tu perlu berdasarkan dengan bajet yang telah diberi oleh kerajaan. Jadi jika nak membuat sesuatu padang tu bukan saja tukar, kita perlu ambil kira macam mana untuk menyelenggara. Sebab tukar buat itu senang, tapi tu untuk adakan pembudayaan penyelenggaraan tu, maintenance culture tu yang penting. Itu juga dia ambil kira sebab bila maintenance tu melibatkan kos. Peranan Stadium Bukit Jalil sebagai fasiliti pelbagai guna juga yang memerlukan jenis padang dan rumput sesuai untuk semua acara. Rumput di Stadium Nasional Bukit Jalil telah melalui proses pertukaran dan penambahbaikan sebanyak 4 kali. Kali terakhir pada tahun 2015 yang mana rumput jenis Xenopus compressus telah dipilih kerana ketahanannya terhadap teduhan dan musim kemarau selain tahan lasak dan kos penyelenggaraan yang efisien. Apa yang penting nak jaga padang ni ada 3 faktor utama. Dia adalah pengudaraan, udara, air dan paling penting sekali cahaya matahari lah. Jadi untuk makluman semua, Stadium Nasional Bukit Jalil ni untuk keseluruhan padang tu dapat penuh cahaya matahari cuma 1 jam. 1 jam saja. Sedangkan untuk padang seperti ini perlu sekurang-kurangnya 8 jam untuk full sunlight lah. Kita terpaksa menggunakan tu, nampak yang hujung tu grow light. So kita letaklah dekat atas rumput tu. Dia macam grow light ni lebih kurang macam nak cakap cahaya tiruan macam matahari pun lebih kurang lah. Maknanya dia sama untuk rumput tu tumbuh. Itu ingat dia tu cahaya matahari, ada ikut itu. So benda-benda tu yang penting. Dan juga pembanjaan. Membantu, yes. Benda-benda macam tu. Kita ada, macam saya cakap tadi, kerja-kerja penyelenggaraan tu ada yang melibatkan harian, mingguan dan bulanan. So it tak stop. So hari ni kalau macam pagi tadi macam kita mengair pengairan, ada tengok macam ada rosak, kita check macam kena rumpai ke apa, is manual job as well. Macam tu. Dia ada schedule lah, jadual dia. Ketika ini penggunaan Stadium Nasional untuk acara yang memerlukan padang ditutup seketika bagi aspek penyelenggaraan fasiliti secara menyeluruh. Selain padang, penambahbaikan turut akan meliputi aspek lain seperti tandas, papan skor dan bumbung stadium. Khusus untuk padang, antara isu yang dikenal pasti adalah kekurangan penerimaan cahaya, aliran udara rendah, kelembapan tanah yang tinggi, sistem perparitan yang usang dan kerosakan pada sistem pengairan. Cadangan kerja menaik taraf padang ini antara lain melibatkan penggunaan grow light, kipas turf mudah alih dan penukaran medium penanaman, bumbung, sistem perparitan dan pengairan. Menyentuh proses penajaan oleh pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ia kini sudah di peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Untuk proses-proses seterusnya untuk rundingan terus bersama dengan Kementerian Kewangan. Jadi dah sampai tahap itu dan insya-Allah dalam masa terdekat ini akan berurusan untuk memastikan kerja-kerja penukaran padang ini dilakukan secepat mungkin. Jika kita tak dapat start dengan padang tu, apa kerja-kerja yang tidak melibatkan padang tu dapat dilakukan, seperti nak buat nursery ke, pembelian peralatan untuk penyelenggaraan padang, workshop dia. Jadi benda-benda yang kita boleh lakukan lagi cepat lagi bagus lah. Itu menjadi keutamaan kami lah untuk menukarkan padang ni.
tahun depan, tapi mungkin dalam the first half of next year lah, insyaAllah. Kami cubakan yang sedaya mungkin untuk memastikan padang ini cepat kita tukar. Bukan tukar sebab bukan nak tukar padang rumput tu je, lebih struktur di bawah tu. Semua sekali. Semua sekali, ya. Yeah. Saliran. Selain Stadium Nasional, PSM turut bertanggungjawab menjaga aset seperti Kompleks Tenis Jalan Duta, Stadium Juara Bukit Kiara, Stadium Panasonic Shah Alam, Dewan Sri Putra, Stadium Nasional Hoki, Pusat Squash Nasional, Axiata Arena dan Pusat Akuatik Nasional. Kesemua fasiliti ini adalah tunjang dalam menjadikan Malaysia negara sukan menjelang 2025. Antara usaha awal PSM ke arah mencapai matlamat tersebut adalah membuka Stadium Nasional khususnya di bahagian trek larian kepada umum pada setiap Sabtu dan Ahad sejak Mac lalu. Ia antara acara komuniti oleh PSM bagi memastikan semua rakyat dapat menggunakan aset-aset bertaraf antarabangsa yang telah tersedia. Kita semua sedia maklum sebab aset-aset bawah PSM ini tidak digunakan dan tidak diselenggarakan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Jadi kepada saya, biarlah rosak digunakan daripada rosak tidak digunakan. Tapi at the same time, inilah masanya untuk rakyat merasa, trek-trek yang telah melahirkan pelbagai nama-nama yang terulung dalam kejohanan trek lah, khususnya olahraga. Selain penambahbaikan fasiliti di Stadium Nasional, PSM juga akan melengkapkan fasiliti menyokong sekitar kawasan Kompleks Sukan Bukit Jalil seperti kemudahan untuk OKU, kafe, kedai barangan sukan, gimnasium, pusat komuniti dan komersial agar menjadi sebahagian gaya hidup rakyat. Sementara itu, kerjasama strategik antara PSM dan syarikat pengurusan venue antarabangsa ASM Global bakal menarik pelbagai acara besar sukan dan hiburan ke Malaysia tahun depan. Congratulations to the Malaysian government. They're about to invest on a pipeline of works to look to improve the stadium and address some of the perhaps some of the challenges that the venue has had. Renovating the turf or renovating the football field will ensure it's a premium surface that will attract many of the European and English football teams to the region. Yeah, we see football as a huge potential here. There's been many years since Malaysia has hosted a European football team or an English Premier League football team, and with the pitch renovations coming up, we think that should be a real opportunity that can be taken advantage of in the foreseeable future.